Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat. Dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan menyebabkan terdapat segelintir rakyat di negara ini kehilangan sumber pendapatan. Dan kami sentiasa cuba membawakan kisah-kisah ini di program Awani Pagi, terutamanya pada segmen khas Realiti Rakyat ini. Jadi ini kisah sebuah keluarga di daerah Tawau yang hidup daif dan serba kekurangan sehingga memaksa mereka tinggal di pondok. Kita saksikan laporan ini dari Sabah. Sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Itulah yang dapat dikatakan terhadap sebuah keluarga dengan 9 orang anak yang tidak dapat membayar rumah sewa selama 2 bulan. Kerana tiada pendapatan, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Mereka kini tinggal di sebuah pondok dan hidup dalam keadaan serba daif dan kekurangan. Ikuti kisah penderitaan keluarga ini bersama dengan saya. Kunjungan Israwani ke pondok keluarga ini menyingkap pelbagai masalah dan kesulitan hidup yang dialami mereka. Haimah Ismulin dan suaminya Maudi serta 9 orang anak mereka hidup berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain, memandangkan suaminya bekerja sebagai buruh binaan dan tinggal di penempatan pekerja di tapak binaan. Awalnya mereka dibawa berpindah oleh majikan dari Kota Kinabalu ke Tawau kerana majikan mengendalikan projek pembinaan bangunan di daerah ini. Selepas PKP dikuatkuasakan, mereka sekeluarga diarah keluar dari penempatan buruh binaan dan terpaksa mencari rumah sewa. Akibat tidak mempunyai pendapatan sepanjang PKP, mereka sekeluarga diminta keluar dari rumah kerana tidak dapat membayar sewa rumah. Setelah buntu mencari jalan penyelesaian, akhirnya mereka memilih untuk memasang kanvas terpakai dan balaskan kotak yang diletakkan di atas tanah tepi semak di kampung Sungai Buaya, Batu Tiga, Jalan Apas sebagai tempat berteduh mereka sekeluarga. Sewaktu kedatangan kru kami, suami Haimah tidak berada di pondok kerana membantu orang lain membaiki rumah, dan Haimah sempat berkongsi kisah sedih kehidupan mereka di saat malam pertama mereka tinggal di pondok tersebut kira-kira 2 minggu lalu. Aku bilang biarlah kami bikin pondok sejak aku pun Ramayana. Itulah kami makan di sini, orang kami baru datang, tidak ada makan terus tidur. Anak pun semua menangis, minta makanan, tapi aku tidak tahu di mana. Jadi ada orang di sebelah bilangnya, anakmu kenapa nangis? Aku bilang lapar. Orang kasihlah makanan, apa semua orang antar ke sini. Itulah budak boleh makan. Lebih menyayat hati apabila anak bongsu Haimah berumur 1 tahun tidak dapat minum susu seperti bayi lain. 1 tahun lebih. Aku kasih minum dia air gula. Iya. Iya. Begitulah, aku tidak ada mampu kan beli apa-apa. Dia lama sudah dari Keke sampai ke sini. Iya, air gula sudah. Hati ibu mana tidak terguris apabila anak-anak yang masih kecil terpaksa menghadapi dugaan hidup yang hebat. Haimah cuma mampu menangis dan berdoa. Aku doakan anakku semoga dorang selalulah dorang bahagia, jangan sampai macam aku. Aku tidak mau anakku menderita macam aku. Aku mau dorang senang. Aku tidak mau dorang susah macam aku. Kesemua anak-anak Haimah yang berumur antara 1 sehingga 20 tahun juga tidak dapat menikmati alam persekolahan, meskipun di hati kecil mereka ingin hidup senang seperti kanak-kanak lain. Aku selalu minta dengan Allah, mudah-mudahanlah kami senang. Biar kami begini pun aku sabar saat kami minta dengan Allah, mudah-mudahanlah kami senang. Tapi insya Allah dapat juga kami makan begini, dapat dari bantuan. Dalam pada itu, kesusahan hidup Haimah dan anak-anaknya mendapat perhatian daripada badan-badan bukan kerajaan, NGO yang tampil menyalurkan bantuan barangan keperluan harian, dan salah satunya ialah Persatuan Komuniti Toraja Malaysia, Cawangan Tawau, yang turut hadir sendiri melihat keperitaan hidup Haimah bersama anak-anaknya. Kami di Persatuan Komuniti Toraja Malaysia mengambil inisiatif untuk memberi bantuan sebagai tanggungjawab sosial kita di Persatuan untuk membantu mereka yang memerlukan tanpa mengira bangsa ataupun kaum agama yang lain. Okey, yang mana kita dalam persatuan ini adalah tanggungjawab sosial kita, tanggungjawab kita sendiri untuk membantu mereka walaupun apa sahaja yang mereka perlukan, kita bantu apa yang kita termampulah ya. Dan harapan untuk bantuan seterusnya kita akan bekerjasamalah dengan mana-mana pihak. Melalui sedikit sumbangan yang dihulurkan oleh persatuan ini dan individu-individu lain, dapatlah meringankan sedikit kesulitan hidup yang dialami oleh Haimah bersama anak-anaknya.
antara kisah-kisah rakyat yang kami cuba bawakan di program Realiti Rakyat ini, dan anda juga boleh menghubungi kami menerusi media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, apa-apa sahaja sekiranya anda ada kisah yang ingin anda kongsikan ketika PKP ini. Kami akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Dan saya Hafiz Rosda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.